Assalamualaikum, selamat pagi semua. Boleh dengar suara cikgu dan boleh nampak skrin? Tolong respon. Boleh. Okay, good. Okay, so sekarang 9.2 minit. Cikgu tengok participants pun dah ramai, so kita boleh mulakan dulu So, technically kita dah habislah hukum linear bab 6. So, hari ni kita masuk terus kepada bab 7, bab geometri koordinat. So, siapa ada buku teks, boleh buka lah buku teks muka surat 174. So, kita pergi kepada 7.1, pembahagi tembereng garis. Okay, so awak kena faham dulu apa maksud tembereng garis. Tembereng garis ni dia adalah sebahagian daripada garis lurus. Mudah je bendanya. Contohnya ada satu garis lurus yang panjang. So tembereng ni adalah sebahagian. Contohnya cikgu ambil lah sebahagian daripada sini sampai sini. Sebahagian. So yang ni cikgu keluarkan. So dia mesti ada hujung dia lah kan. Hujung dia kat sini dengan hujung dia kat sini ni. Ni dah tembereng garis. Sebahagian daripada garis lurus. So hujung ni cikgu namakan dia titik P. Hujung ni cikgu namakan dia titik Q. Lepas tu pembahagi tembereng garis maksudnya nanti dekat tengah-tengah tembereng garis ni akan ada satu titik. Tengah-tengah ni lah, tak kisahlah kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, akan ada satu titik, cikgu namakan dia contohnya dengan R. So R ni akan membahagi tembereng garis ini dengan nisbah-nisbah yang tertentu. So itu kita akan tengok in details dalam soalan. Okay, so yang first kali cikgu nak awak faham dulu apa itu tembereng garis. Sebahagian daripada garis lurus. Kalau ada satu garis lurus yang tak berkesudahan ni, kita ambil sebahagian. So mesti ada hujung dan hujung dia. Okey. Dalam topik ni, benda yang sangat penting ialah awak perlu tahu membaca nisbah. Okey, sangat penting nisbah ni. Okey, cikgu nak bagi contoh untuk tembereng garis ni. Katalah cikgu ada satu macam ni. Tembereng garis. Sini hujung ni adalah A. Ini ujung ni adalah cikgu buat B lah. Okay, B. Lepas tu pembahagi tu cikgu buat sini. Dia duduk kat sini. Cikgu namakan dia huruf. Apa tak kisahlah apa-apa cikgu letak je huruf P. Okay. Dia membahagikan bahagian ni cikgu letak contohnya sini adalah 2 bahagian, sini adalah 5 bahagian contohnya. Jarak daripada A kepada P ni adalah 2 bahagian, jarak daripada P kepada B ni adalah 5 bahagian. Okey, jadi awak kena faham macam mana nak tulis nisbah. Okey, awak kena tahu nisbah AP kepada PB. Macam mana cara nak tulis dia? Okey, AP kepada PB. So AP nisbah dia adalah 2 nisbah 5. Okey, AP PB nisbah dia adalah 2 nisbah 5. Okey, ni benda paling basic ini kita memang kena clear dulu. Okey, AP yang depan ni yang pendek ni ini AP. Ini adalah PB. Okey, nisbahnya adalah 2 nisbah 5. Ataupun awak boleh tulis dalam bentuk AP per dengan PB sama dengan 2 per 5. Okey, boleh tulis macam tu juga. Maksudnya AP ni adalah 2 bahagian, PB ni adalah 5 bahagian. Okey, so ni bentuk yang pertama. Awak boleh tulis AP nisbah PB 2 nisbah 5.
bentuk yang kedua awak boleh tulis macam ni, AP per PB sama dengan 2/5. Ataupun awak boleh juga tulis daripada sini, awak akan dapat AP sama dengan 2/5 PB pun boleh juga. Okay. Bila PB ni cikgu bawa naik ke sebelah kanan sana. So dia jadi AP sama dengan 2/5 PB. So bentuk macam tu pun kita boleh tulis juga. Okay. Lagi apa lagi yang boleh muncul daripada situ? Bila awak silangkan dia, darab silang kan? So awak boleh dapat dia 5AP sama dengan 2 PB pun ya juga. Okay. Daripada bentuk yang kedua ni awak boleh dapat bentuk ketiga dan juga bentuk keempat ni. Lagi ada lagi, ini kalau kita buat AP PB. Okay, kita boleh juga tulis, kalau awak tengok tembering garis ni, kalau daripada hujung sini, daripada A kepada B, skala penuh dia adalah 7. Okey, apa 7 ni? Sebab 7 bahagian maksudnya. Sebab A kepada P dah 2. P kepada B dah 5. Maksudnya full daripada A sampai B ni adalah 7 bahagian. Jadi, kita boleh juga tulis AP adalah sebanyak 2/7 daripada AB. Macam ni pun boleh tulis juga. Ni bentuk yang kelima. Okay. So kalau tengok 1, 2, 3 dan 4 ni semua cikgu compare AP dengan PB. Okay, cikgu compare AP kat sini dengan PB. So nombor-nombor yang cikgu gunakan mestilah 25, 25, 25, 25. Okay, bila cikgu compare AP dengan AB, dia akan muncul nombor 7. Okay, sebab tembering ni kalau sepenuh-penuhnya daripada A sampai B dia adalah 7 bahagian. 2 bahagian tambah dengan 5 bahagian. So full dia adalah 7. So kalau kita nak tengok AP sahaja, AP dia cuma 2 bahagian. 2 daripada yang fullnya adalah 7. Okay, 2/7 AB. Ataupun kalau kita nak tengok PB, PB dia besar sikit, so dia adalah 5/7 daripada full tembering tu iaitu AB. Okay, so ini ada 6 bentuk ni. Okay, benda ni mesti very clear. Okay, kenapa sini guna 25, kenapa sini yang boleh ada 7. Macam tu. Ada apa-apa nak tanya setakat ni sebelum cikgu masuk lagi kepada contoh-contoh yang lebih jelas? Kalau ada macam biasa, awak shout je, buka je mic, tanya je. Okay. Ataupun kalau banyak lagi sebenarnya, kalau dia nak buat tulis dalam bentuk nisbah ni, kalau dia nak buat ni dalam bentuk nisbah yang titik ni, kalau dia nak nisbahkan AP nisbah dengan AB. Awak tengoklah, AP ni dia dua bahagian. 2 bahagian, tapi kalau AB ni dia full 7. Maksudnya AP nisbah AB sama dengan 2 nisbah 7. So daripada sinilah juga kita dapat bentuk yang kelima, yang keenam ni. Maksudnya kalau AP per dengan AB, kita akan dapat 2/7. AP adalah 2, AB adalah 7. Daripada situ kita dapat AP sama dengan 2/7 AB. Pucuk pangkal dia, awak kena tahu macam mana nak tulis dalam bentuk nisbah macam ni. Awak tahu macam mana nak tukar dia jadi macam ni. Awak tahu macam mana nak tukar dia jadi macam ni. Itu je. Lepas tu kena tahu macam mana nak tengok
Inilah bahagian-bahagian macam mana. Full, separuh, macam mana nak tengok. Okay, so kita tengok kepada soalan lah. Lebih senang. Yang ni awak boleh baca lah dalam buku teks, awak boleh baca. Ni penerangan je. So ni penerangan dalam bentuk ayat. Cikgu dah terjemahkan dalam bentuk lukisan tadilah. Okey, contoh yang pertama. Bentuk soalan ya. Diberi tembereng garis PQ dan suatu titik R terletak pada PQ. That means garisan awak ni, tembereng ni, hujung ke hujung dia mestilah PQ. Okay, tembereng tu adalah sebahagian daripada garis lurus. Okay, tembereng garis ni dinamakan PQ, maksudnya satu hujung mesti P, satu hujung mesti Q. Dan suatu titik R terletak pada PQ. So R is somewhere dekat atas garisan ni lah. R tu cikgu tak nak lukis lagi sebab kita kena tengok information dia. Titik R berada 7/9 daripada jarak PQ. R berada 7/9, kena baca betul-betul R berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P. Maksudnya macam mana? A ni soalan dia suruh lakarkan. Lakarkan situasi ini menggunakan tembereng garis. Maksudnya dia bagi dalam ayat kita kena lukis. So lukisan ni mesti ada macam ni lah. Mesti ada hujung dengan hujung P dan Q. Kemudian R tu adalah 7/9 daripada jarak PQ. Maksudnya full dia ni mesti 9. Bahagian full tu mesti 9. 7/9 dari titik P. 7/9 tu adalah dari titik P. Bermaksud kalau sini P, sini Q, kalau kita bahagi 9 bahagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, awak assume ini sama besar lah ya, senggat dia. Nampak macam tak sama besar tapi dia should be sama besar lah. Okey, bila dia kata 7/9 maksudnya kalau ikut nisbah 9 ni adalah yang full. Okey, maksudnya ada 9 bahagian. 1 bahagian, 2 bahagian, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia 7/9 daripada titik P, dari titik P. So maksudnya kira lah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So R ni sepatutnya berada di sini. Sini adalah 7 bahagian. Sini adalah 2 lagi. Okay. So full daripada P hingga Q dia mesti 9. So R tu adalah 7/9. Macam tu. So kalau kita nak lakar, kita lakar macam ni lah. Dia mesti P kat hujung sini. So Q kat hujung sini. R tu dekat sini. Macam tu penyelesaian dia. Sini tengok penyelesaian dia. Macam ni. P hujung, Q hujung and then R dekat sini. Okay. Lepas tu dia tanya, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Soalan B So R ni hampir dengan P ataupun Q. Of course lah dia hampir dengan Q. Titik R terletak paling hampir dengan Q kerana apa? Dia suruh terangkan. Kerana kedudukan R ni adalah lebih separuh daripada tembereng garis itu dari titik P. Sebab dia tengok nisbah dia lah. Nisbah dia adalah 7/9. 7/9 ni lebih dah daripada separuh. Cuba tekan calculator. Dia lebih dah daripada separuh. Okay. Dia kata 7/9 dari titik P. Maksudnya kalau dari titik P ni, ini titik P. Kalau kita gerakkan titik R daripada P ni, dia mesti lebih separuh. Kalau separuh dia akan duduk kat sini. So 7/9 lebih daripada separuh, maksudnya dia daripada P ni, dia jalan sampai separuh, lebih lagi, jalan lagi. So maksudnya dia akan menghampiri Q. Jadi R terletak hampir dengan Q. Okay. Tapi insyaAllah dalam exam biasa dia tak tanya macam ni. Ini hanya untuk kefahaman sahaja. Okay. Dalam exam biasanya melibatkan kira-kira sahaja. And then C,
Dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah. Nisbah ni sangat penting. Dia suruh tulis nisbah PRPQ, RQPR, PRRQ. So kita tengok nisbah dia macam mana. PR nisbah PQ. Lukis kat tempat kosong ni lah ya. Tadi garisan kita, sini P, sini Q, sini adalah R. So sini nisbah dia 2 bahagian, sini 7 bahagian. Full dia mesti 9. So soalan minta suruh tulis yang pertama sekali PR nisbah PQ. So awak tengok je lah, panjang PR, P sampai sini sampai ke R adalah 7 bahagian. So 7 lah. PQ. PQ ni adalah full tau. PQ ni full tembering tu. Dari hujung P sampai hujung Q. So dia sebanyak 9 bahagian. So cara kita tulis adalah 7 nisbah 9. Yang kedua, dia suruh kita tulis nisbah RQ dengan PR. Okay, RQ nisbah dengan PR. RQ mana RQ? RQ yang belakang ni, yang kecil ni. Daripada R sampai ke Q. So itu adalah dua bahagian. PR adalah 7 bahagian. So 2 nisbah 7. Okay, so ini dalam bentuk nisbah titik bertindih ni. Yang ketiga, dia suruh kita tulis PR nisbah dengan RQ. Mana PR? PR yang besar sikit ni iaitu 7 nisbahkan dengan RQ. RQ ni adalah yang ni, yang kecil ni. So 2. Itu cara kita tulis dalam bentuk nisbah. Okay, so tak susah lah. Soalan D. Di ABC, kemudian D dia kata seterusnya huraikan perkaitan antara kedudukan titik R pada tembering garis PQ dengan nisbahnya. So nak huraikan ni banyak awak boleh sebut. Kalau tengok solution dia bagi macam ni, titik R membahagikan tembering garis PQ dengan nisbah 7 nisbah 2. Huraikan perkaitan antara kedudukan titik R. So titik R kat sini pada tembering garis PQ. Macam tu je lah, sebab R ni nama dia adalah pembahagi tembering garis. Okay, R ni nama dia. Kalau PQ tu adalah tembering garis PQ. Titik yang duduk di antara hujung dengan hujung ni kita panggil dia pembahagi tembering garis. Okay, so kalau kita nak tulis dia punya huraian tu, kita tulislah R ni membahagikan tembering tu macam mana, dengan nisbah apa. So, tulis titik R membahagikan tembering garis PQ dengan nisbah 7 nisbah 2. So basically contoh pertama ni dia cuma nak kita faham konsep je. Konsep tembering garis, konsep nisbah. So kalau tak tengok kira-kira yang sebenar, kita akan masuk kepada contoh yang kedua lebih jelas lagi. So kita tengok contoh kedua. Biasalah slow. Okay, ni cara macam mana dapatkan rumus. So cikgu KIV dulu yang ni. Okay, nanti kalau tengok daripada contoh pun awak akan nampak macam mana dia boleh dapat rumus ni. Ya, tengok contoh 2. Okay. Koordinat titik A dan B masing-masing ialah -5, -2 dan 5, 8. Okay. So dia bagi sekarang ni dalam bentuk koordinat titik.
Jika titik P membahagi tembereng garis AB, so dia bagi koordinat, dia ada dua titik. Titik A dan juga titik B. Lepas tu dia sebut tembereng garis AB. Maksudnya AB tu adalah satu garisan lah. So kalau tengok gambar rajah dia ni kat sini. A kat sini, B kat sini, lepas tu garisan pink tu, itulah tembereng garis AB. Titik P membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3:2. See, banyak sangat perkataan nisbah. So cari koordinat titik P. Okey, so kita andaikan bila kita dapat soalan ni, kita tak nampak lagi gambar rajah dia macam mana. Okay, tak dapat lagi nak tengok gambar rajah macam mana, maksud kita lah yang kena lukis. Okay, kalau kita tengok ayat je kadang-kadang susah nak faham, so kita imagine, kita lukis. Ada tembereng garis A, B. AB di mana koordinat A ni ialah -5, -2 dan B tu adalah 5, 8. Tak apa, boleh je lukis lurus macam ni, lukis straight je dulu sebab kita nak lukis macam dia pun tak apa. Tapi kalau kita nak setakat nak imagine, kita lukis garis straight pun tak apa. Okay, tulis je koordinat dia kat sini. Kemudian P ni membahagi AB dengan nisbah 3:2. AP pula. Titik P membahagi. Maksudnya P ni adalah pembahagi tembereng garis. Dia membahagi AB dengan nisbah 3:2. Maksudnya dia duduk kat mana? Kat sinilah. Bila dia kata dia sebut nisbah 3:2, so sini 3 bahagian, sini mesti 2 bahagian. So P ni duduk kat sini. Lepas tu dia suruh cari koordinat titik P. So koordinat titik P kita tak tahu. So bila kita tak tahu, kita assume je X dengan Y. Sebab koordinat mestilah kita tulis X dulu, lepas tu Y. Okey. Apa lagi maklumat yang dia bagi? Tak ada, tu je. So untuk soalan A, dia suruh kita kira sahaja. Okey. So untuk yang ni, macam mana kita nak kira? Kita kena buat rainbow. Rainbow. Ya. Okay. Koordinat P ni, okay, macam mana kita nak dapatkan koordinat P? X, Y, koordinat dia Okay. Sini 3, sini 2. Apa cikgu kata rainbow tadi? 3 akan cross dengan 5, 8 ataupun cross dengan B. 2 akan cross dengan titik A. Okay. Macam pelangi. Ya ke pelangi macam tu? Macam itulah nak cakapnya, dia bersilang macam tu. Okay. So caranya awak nak kira ialah cikgu, saya tak faham yang rainbow tu. Sorry? Tak, yang cikgu cakap pasal rainbow tu saya tak berapa nak faham. Ya, jap baru nak tulis. Cikgu duduk ni sebab apa? Cikgu punya writing pad ni hang. Dia kalau dah sejam sebelum tu dah pakai. Dia slow. Sorry cikgu. Okay, ni kita nak cari koordinat P ni X, Y kan, pembahagi ni. Dia slow sikit Cikgu tulis dia lambat keluar. Okay, so 2 ni kita akan pairkan dengan titik A. Dia akan pergi bersilang jauh. Okay, 2 akan pair dengan A, 3 akan pair dengan B. Okay, pada asalnya tembereng garis AB ni dia membahagi macam ni kan, 3, 2. So kita ambil 3 ni kita pairkan dengan koordinat B, 2 ni kita pairkan dengan koordinat A macam tu. Okay, so kalau kita nak cari koordinat P ni dalam bentuk X dan juga Y. So depan ni kita akan buat untuk X dahulu.
Kita akan buat untuk koordinat X dahulu, maksudnya macam ni. Kalau ikut A ni, negatif 5 ni adalah untuk koordinat X, betul? Untuk B ni, 5 ni adalah koordinat X. Ini X dia, ini X dia. Kalau untuk yang negatif 2 ni, untuk titik A, negatif 2 ni adalah koordinat Y dia. Kemudian untuk B, 8 ni adalah koordinat Y dia. So kita tengok X dulu. X kita ada negatif 5 dan juga 5. So cikgu kata buat macam rainbow tadi tu, negatif 5 ni kita pairkan dengan 2. So kita akan buat 2 darab dengan negatif 5. Kemudian kita tambahkan, kita pair pula 3 ni dengan sini, iaitu 5. 3 darab dengan 5. Lepas tu kita bahagikan dengan nisbah dia. Nisbah dia full dia daripada A kepada B adalah sebanyak 5 bahagian. Macam tu. Okey, itu adalah untuk X. Kalau untuk Y pula, kita akan ambil, nak tukar colour apa lagi ni, dah banyak colour. Kita akan ambil, okey, kalau untuk Y, titik A adalah negatif 2 koordinat Y dia. Okey, kat sini. So negatif 2 ni kita pairkan dengan 2. 2 darab dengan negatif 2. Kemudian kita tambahkan dengan untuk titik B, kita ada Y dia adalah 8. So 8 ni kita pairkan dengan 3. 3 darab dengan 8. Kemudian kita bahagikan nisbah, full nisbah dia ni daripada A sampai B ni adalah 5 bahagian. Mungkin tak nampak sekejap, cikgu conteng balik, cikgu tu lukis balik. Banyak colour sangat, confuse awak Tembik. Masalah betul benda ni. Sorry. Okey, ni cikgu lukis balik Sorry. A, ini B. So A ni berapa tadi? Negatif 5, negatif 2. Negatif 5, negatif 2. B ni ialah 5, 8. P dia membahagi kat sini dengan nisbah 3, 2. So P kita tak tahu lagi koordinat dia, itu yang kita nak cari, X dengan Y. Okay, sekarang ni ini adalah X dalam bentuk koordinat kan? Ini adalah X, ini adalah X. Kemudian ini adalah Y, ini adalah Y, ini adalah Y. Macam tu. Okey, lepas tu bila kita nak cari koordinat P, kita akan buat, so P ni dalam bentuk koordinat. So dalam bentuk koordinat mesti X diikuti dengan Y. So ni cikgu buat bracket besar ni, bracket ni merujuk kepada yang ini. Okay, bracket besar yang belakang ni merujuk kepada tutup bracket ni. Okay, so depan ni mesti X, kira-kira dia cikgu akan buat kat sini nanti. Belakang ni mesti Y. So kira-kira untuk Y ni cikgu akan buat kat belakang ni nanti. So cara nak buat kira-kira dia tu, kita tengok dulu yang X, cikgu highlightkan dengan yang kuning ni. Cikgu highlight kuning, so ini adalah X yang terlibat. Negatif 5 dengan 5. Tapi cara kita nak pasangkan dia ialah negatif 5 untuk A ni. Negatif 5 ni untuk A kan? So dia pergi pair dengan yang belakang ni, 2. Kalau 5 ni dia untuk B kan? 5 ni untuk B, kita akan pairkan dengan nisbah yang 3 ni. Sebab tu tadi cikgu buat, ya Allah, slow.
2 cikgu darabkan dengan negatif 5. Kat mana cikgu ambil 2? Dekat atas ni, yang cikgu tanda right ni. Okay, negatif 5 cikgu ambil kat mana? Kat sini. Kemudian cikgu tambahkan dengan, sebab kita ambil semua yang X dulu. Yang X dulu. So cikgu tambahkan dengan 3 darab dengan 5. Kat mana cikgu ambil 3? Cikgu tanda atas ni, nisbah 3 ni, cikgu pairkan dengan titik B, 5. Macam tu. Okay. Lepas tu kita bahagikan dengan full scale untuk tembereng tu. Dia adalah 5 bahagian. Okay. Sebab tadi dia membahagi dengan nisbah 3 dan 2. So full dia adalah 5. Kemudian kita ambil untuk Y pula. So Y samalah, kita ambil 2 ni, kita pairkan dengan negatif 2. So 2 dengan negatif 2 kita darabkan. Lepas tu kita tambahkan, kita pair ni pula 3. Kita pairkan dengan 8. So 3 darab dengan 8. Bahagi full scale untuk tembereng adalah 5 bahagian. Jadi daripada sinilah kita akan dapat jawapan X, Y, koordinat dia. Okay, kita kira lah. So 2 darab dengan negatif 5 ni awak dapat negatif 10. Tambah dengan 15, 25. Awak bahagi dengan 5. So ni kira-kira biasalah. So ni awak akan dapat jawapan dia adalah 1. Yang ini 2 darab negatif 2 awak dapat negatif 4. Tambah dengan 24. 3 darab 8 ni 24. So awak akan dapat 20. 20 bahagi 5. Awak akan dapat jawapan dia adalah 4. Jadi koordinat P ni dalam bentuk XY adalah 1, 4. Okay. Boleh faham tak kalau macam tu? Clear tak yang ni? Boleh. Boleh. Kalau dalam buku, awak tengok dia buat asing-asing. Maksudnya macam ni. Boleh, kalau cikgu tarik laju-laju nanti dia hang terus. So cikgu pelan-pelan je. Ni. Kalau dalam buku dia buat asing-asing. Maksudnya macam ni, dia buat koordinat X dulu. Lepas tu dia buat koordinat Y. Dia pecahkan macam tu. Tapi jawapannya sama je. 1 dengan 4. Okay. So kalau nak buat macam ni pun boleh. Kalau nak buat terus pun boleh. Macam cikgu tadi, cikgu buat terus je. Cikgu nak cari koordinat P. Koordinat mesti dalam bentuk X, Y. So cikgu buatlah sama dengan macam mana sebelah kanan ni adalah kira-kira cikgu. So cikgu buka kurungan, cikgu buat kurungan besar-besar. Nanti cikgu tutup kurungan sebelah kanan ni, cikgu buat besar-besar. Koma kat tengah-tengah, cikgu buat koma kat tengah-tengah. So pengiraan ni tadi, cikgu masukkan di sini. Dan pengiraan yang ini, cikgu masukkan di sini tadi. So benda yang sama lah, cuma layout dia nampak berbeza. Cikgu tulis terus dalam bentuk koordinat. Yang ni dia kira-kira dulu, lepas tu baru dia bagi jawapan akhir dia dalam bentuk koordinat. So mana-mana yang awak selesa lah, tak kisah. Yang penting tahu macam mana nak pairkan tadi tu yang cikgu sebut rainbow. Okay. Mungkin perkataan rainbow tak sesuai macam ni ya. Yang penting dia bersilang tau, dia bersilang. Maksudnya kalau ada satu tembereng garis, sini P, sini Q dan sini apa-apalah. Okay, A ke. Kalau ada nisbah sini M dengan N, kita mesti pair dia macam ni. Jangan pairkan M ni pergi dengan P. Jangan pairkan N ni pergi dengan Q. Dia mesti crossing. Dia mesti crossing macam tu. So kita tengok, cuba kita tengok soalan B. Kita tengok lagi banyak contoh, lagilah clear. Okey, soalan B kata titik A ni soalan lain pula tahu. So dia tak berkait A dengan B tak berkait. Titik A negatif 73, P
5 negatif 3, B dan M terletak pada satu garis lurus. Okay, diberi P tu membahagi tembereng garis AB. Okay. So kita ada A, kita ada B. Dia sebut tembereng garis AB tau. Okay, awak tengok sini Cikgu highlight kuning. Tembereng garis AB. So P tu membahagi tembereng garis AB dengan nisbah 3, 1. Okey, jadi kita lukis. Okey, kita lukis. Dia kata A koordinatnya ialah negatif 7, 3. B pula koordinat dia adalah 5. Sorry, itu bukan, itu P. P, bukan B B tak ada, dia tak bagi. So, M pun dia tak bagi, dia bagi P. P 5 negatif 3. Okey. Tapi dia sebut tembereng garis AB. Maksudnya kalau kita ada lukisan, dia mesti A di hujung sini, B di hujung sini sebab tembereng garis AB. Okey. Dia membahagi P membahagi AB dengan, okay, maksudnya P itu adalah pembahagi tembereng garis AB. So P membahagi AB dengan nisbah 3 nisbah 1. 3 nisbah 1 maksudnya depan ni 3 bahagian, lepas tu belakang ni 1 bahagian. So dia lebih kurang macam ni lah kot. Something like this, 3 bahagian, ini 1 bahagian. So P ni duduk di sini. Okay, P membahagi AB dengan nisbah 3, 1. 3 nisbah 1. So A ni dia dah bagi koordinat negatif 7, 3. Tapi B dia tak bagi koordinat dia. So kita letak je lah sebagai X, Y. Tapi P dia bagi 5 negatif 3. Kalau soalan yang first tadi dia terbalik. Dia bagi koordinat A, dia bagi koordinat B, tapi dia tak bagi P. Sekarang soalan kata cari koordinat B. Sebab dia bagi A, dia bagi P, tapi dia tak bagi B. Tapi kaedahnya sama. Kaedahnya macam tadi. Kalau kita nak tahu, biasanya depan ni kita akan buat koordinat pembahagi. Pembahagi tembereng garis. Okey. Maksudnya pembahagi kita adalah P, betul? Koordinatnya adalah 5 negatif 3. Okey. Macam mana dia boleh dapat 5 ni? Cikgu buat kurungan besar ni. Kurungan besar, koma kat tengah. Ni kurungan yang depan, ini yang besar ni, yang ni depan. Yang belakang, ni yang belakang. Kemudian koma di tengah-tengah. Lepas tu depan ni mesti kira-kira untuk X, belakang ni mesti kira-kira untuk Y. Okay, so cikgu dah cakap tadi, cara kita nak pairkan dia ialah mesti crossing. Maksudnya satu mesti pergi pair dengan titik A. Dan sorry tau, komputer cikgu dah slow. 3 mesti pair dengan B. Dia mesti cross macam tu. Dia mesti cross macam tu. Okay. So kita tengok dulu untuk X. Mana untuk X? Cikgu akan highlightkan kuning. Okay. Ini untuk X. Ini adalah X. Ini adalah X.
Okey. So 5 ni adalah yang ni. 5 adalah yang ini. Ini adalah P ni apa tadi? P ni adalah pembahagi tembereng garis. So 5 ni, macam mana kita dapat 5 ni sebenarnya ialah daripada kira-kira kita pairkan 1 ni dengan negatif 7. Okay, ambil yang X. 1 kita pairkan dengan negatif 7, kita darabkan. Lepas tu kita tambahkan, kita pair siapa pula? 3 ni. 3 ni kita akan pairkan dengan X. Okay. Lepas tu kita bahagikan dengan full skala untuk tembereng. Daripada A sampai kepada B dia mesti 4 bahagian. Sebab tadi dia kata P membahagi dengan nisbah 3, nisbah 1. So kalau full satu bahagian daripada hujung A sampai B ni dia mesti 4 bahagian. Iaitu 3 tambah dengan 1. Okay. So kalau kita nak tengok untuk Y pula, kita akan tengok bahagian yang cikgu highlightkan hijau ni. Nak keluar ni pun lambat ha. Cikgu highlightkan hijau. 3 ni kita mesti pairkan dengan 1. Kemudian Y di sini kita mesti pairkan dengan 3. Maksudnya kalau cikgu tulis, cikgu akan dapat, Masya Allah, ambil masa lah bila dia lag macam ni. 1, cikgu akan darabkan dengan 3. Kemudian 3 cikgu akan darabkan dengan Y. Okey, so bahagi dengan bahagian penuh daripada A sampai B adalah 3 tambah 1 iaitu 4. So 5 ni kita akan dapat sebenarnya daripada kira-kira yang ini. Dan negatif 3 ni sebenarnya kita dapat daripada kira-kira yang ini. Jadi kalau kita boleh ekstrakkan dia punya kira-kira tu, kita akan buat 5 ni bersamaan dengan 1 darab negatif 7, so itu adalah negatif 7 tambah dengan 3X bahagi dengan 4. Daripada sinilah kita akan dapatkan koordinat X dia. Okay. So 5 darab 4 ni awak akan dapat 20 sama dengan negatif 7 tambah 3X. Ataupun 3X sama dengan 20 tambah dengan 7, 27. So X tu sebenarnya adalah bernilai 9. Macam mana kita dapatkan untuk Y? Kita akan ambil yang ni. Negatif 3 bersamaan dengan 1 darab 3 dapat 3 tambah dengan 3Y per dengan 4. So ini kalau cikgu bawa ke sini, negatif 3 darab 4 awak akan dapat negatif 12 sama dengan 3 tambah 3Y. Ataupun sini negatif 12 tolak 3, so awak dapat negatif 15 sama dengan 3Y. Ini kira-kira biasalah sebenarnya. Okay. Jadi Y itu adalah negatif 15 bahagi 3. So Y itu sebenarnya nilainya adalah negatif 5. Jadi kita dapat X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 5. Maksudnya koordinat titik B. Ini adalah koordinat untuk titik B. X ni adalah 9, Y itu adalah negatif 5. So bila dia tanya koordinat, mesti tulis dalam bentuk macam ni lah. B 9 negatif 5. So ini adalah jawapan dia untuk koordinat B. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Kalau tak boleh bagi tahu .
So yang penting depan ni adalah koordinat pembahagi tembering garis yang depan ni. Sama dengan yang ini adalah kira-kira melibatkan titik hujung kepada tembering garis. Melibatkan A dengan B dan melibatkan nisbah. Okey. Maksudnya sebelah sini mesti koordinat pembahagi tembering garis dan yang sebelah kanan ni dia mesti melibatkan titik hujung. Okey, titik hujung maksudnya A dan juga B dan bersama dengan dia punya nisbah. So dia akan melibatkan koordinat ni lah, -7, 3, X dengan Y dan melibatkan 3 dan 1. Yang ini memang pembahagi ni memang special akan duduk di sebelah kiri ni. Lepas tu soalan ada lagi cakap suruh cari titik M pula. Awak ada buku tak dengan awak? Buku teks? Ada. Okey, kalau ada bagus sebab cikgu tak payah tarik dah lah. Nak tunjuk soalan dia sebab kalau tak nanti dia hang lagi teruk. Awak tengok buku awak So cikgu cari tempat kosong kat sini. Awak tengok buku. Soalan kata, kan soalan bagi titik A, P, B dengan M. Lepas tu dia ada sebut tu, M ialah titik tengah bagi A, B. Okay. Dalam buku awak tengok dia tulis M ialah titik tengah bagi AB. So bila titik tengah, awak kena faham titik tengah dia akan membahagi dengan nisbah 1/1 sebab dia duduk di tengah-tengah. Bermaksud A kat sini, B kat sini, M mesti dekat center sini. So sini satu bahagian, sini satu bahagian. Macam tu. Okay. So nisbah dia adalah 1/1. A ni dia dah bagi tadi titiknya ialah -7, 3. Kemudian M kita tak tahu. So M tak tahu, kita tulis dia X dengan Y. B yang kita baru dapat tadi daripada jawapan sebelum tadi 9 dengan -5. Okey. So soalan suruh cari koordinat M. Jangan lupa M ni adalah pembahagi. M adalah pembahagi tembering. Pembahagi tembering garis A, B. A, B ni adalah hujung. So cikgu kata tadi, pembahagi ni dalam persamaan kita mesti duduk di tepi sini. So koordinat M, pembahagi kita adalah M. Kita tak tahu koordinatnya. Koordinatnya kita tulis X dan Y. Sama dengan sebelah kanan ni mesti kira-kira yang melibatkan titik hujung. So mesti melibatkan titik A dan titik B. Okay, so kita buat 2 kurungan besar. Depan koma kat tengah-tengah. Depan ni mesti melibatkan koordinat X. Belakang ni mesti melibatkan koordinat Y. Okay, so mana X? X adalah yang cikgu highlightkan kuning. Tunggu sekejap. Aduhai. X ialah yang kuning, iaitu -7 dan juga 9. So kalau Y adalah yang hijau, iaitu 3 dan -5. Tak nampak ni -7. -7. Okey, kemudian cikgu kata untuk nisbah tu kita mesti pairkan dia secara crossing. Tapi
untuk kat sini, awak perasan tak sebab nilai dia adalah 1. So kalau 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Sebab nanti negatif 7 kita darab dengan 1 dapat negatif 7 juga. Okay. So kalau 1 ni tak perlu pun tak apa. Tapi kalau ikut nak buat pairing dia macam ni lah. Kalau ikutkan nak buat pairing dia. Awak kena pairkan 1 yang kat sebelah kanan ni dengan titik A. 1 yang kat sebelah kiri ni awak kena pergi pairkan dia dengan titik B. Bermaksud negatif 7 dekat sebelah kiri ni cikgu akan pairkan dengan 1 yang di sebelah kanan ni. Tapi sebab nilai ni 1, so sebenarnya tak perlu. So kalau titik tengah kita tak perlu nak buat 1 ni. Sebab dia akan jadi macam ni, negatif 7 darab dengan 1. Kemudian cikgu ambil 9 yang dekat titik B ni, cikgu pairkan dengan 1 di sebelah yang kiri. Tapi sebab nilainya adalah 1, so letter tak payah. Kita terus tulis je, ambil yang X je, negatif 7 tambah je dengan 9. Lepas tu kita bahagikan nilai skala penuh untuk tembereng AB. So AB ni daripada hujung A ni sampai hujung B ni dia ada 2 bahagian lah. Satu bahagian sini tambah satu bahagian sini kalau ikut nisbah dia. Okay? Sebab nisbah dia adalah 1 nisbah 1. Maksudnya satu bahagian sini tambah satu bahagian sini maksudnya dia adalah 2. Lepas tu sebelah kanan ni kita ambil untuk Y. Iaitu 3 dengan negatif 5. So 3 tambah dengan negatif 5. Bahagi dengan 2 juga. So titik tengah M, X, Y tu sebenarnya ialah, kiralah negatif 7 tambah 9 bahagi 2. So awak sepatutnya dapat nilai 1. Ini 3 tambah negatif 5. Awak bahagi dengan 2. So awak sepatutnya dapat negatif 1. So koordinat M ialah 1, negatif 1. Ada apa-apa soalan tak? Cikgu berhenti sampai sini je dululah. Sebab dah pukul 10. So koordinat M ialah 1, negatif 1. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab cikgu dah hang teruk dah ni. Kita pun dah umur sejam. So cikgu kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti sampai sinilah dulu. Senyap je. Cikgu, Ya, kalau soalan minta titik tengah, dia punya nisbah memang 1 nisbah 1 ke? Ya, betul. Kalau dia sebut je titik tengah, awak dah tahu dah nisbah dia mesti 1, 1. Sebab dia duduk tengah-tengah. So mesti dia membahagi sama banyak lah. Satu bahagian. Kalau nak guna 2 pun boleh. Contohnya awak nak guna 2, 3, 4 boleh je. Tapi mesti samalah maksudnya. Kalau dia membahagi tengah-tengah. Kalau ada di sini dia membahagi tengah-tengah, maksudnya yang ini mesti sama besar dengan yang ini. So awak boleh guna 1, 1 boleh guna, 2, 2 boleh guna, 3, 3 pun boleh guna. 4 pun boleh guna, tapi kenapa kita nak susahkan diri kita betul tak? So kita pakailah 1, 1. Macam itulah. Maksud titik tengah ni dia mesti membahagi sama banyak. Boleh clear tak? Faham. Okey. Lagi soalan lain? Tapi take home message untuk hari ni. Yang ini sebelah kiri ni mesti pembahagi. Okay, yang ini mesti titik hujung dengan hujung dan melibatkan dia punya nisbah.
So yang cikgu tak tulis kat sini tadi sebabnya nisbah dia sini adalah 1:1. Tengok cikgu tengah tulis sebenarnya ni tapi dia tak keluar. Dia dah hang teruk. Sini 1, sini pun 1. Sini 1, sini pun 1. Tapi sebab 1 tu kita tak payah tulis lah kan. Jimat sikit tak buat pen. Lagi ada soalan tak? Kalau tak ada, boleh di mana-mana yang ada kerja dah boleh leave lah. Siapa-siapa yang ada soalan boleh stay tanya. Cikgu, Ya, hari ni ke sekolah buat apa? hari ni kerja sekolah buat apa? Kerja sekolah ke? Ha. Homework? Hamba. Tak tengok lagi homework ni. Nanti cikgu bagi dekat group Yang minggu lepas dah siap dah? Yang hukum linear dah hantar dah? Dah. Okey. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Silakan. Kalau tak ada, siapa-siapa yang ni boleh leave dulu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, siapa ada nak tanya apa-apa boleh stay Tanya cikgu. Cikgu spend lagi 10 minutes ke? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya.